What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua review chapter 1061 yang mana dalam chapter pada kali ini sekali lagi Oda mendedahkan kepada kita semua pembongkaran misteri tentang suatu watak yang selama ini membuatkan kita penasaran tentang watak ini. Watak tersebut tak lain dan tak bukan adalah Dr. Vegapunk, the greatest scientist in the One Piece world. Tapi guys, pendedahan Oda pada kali ini membuatkan kita lebih tertanya-tanya tentang watak ini. Nak tahu apakah persoalannya? Tonton video ini sehingga ke akhirnya. Tapi sebelum tu, jom kita recap sikit apa yang telah berlaku dalam chapter yang lepas. Dalam chapter 1060 yang bertajuk Luffy's Dream yang lepas, kita telah ditunjukkan bahawa kru Mugiwara Pirates telah pun membaca berita tentang penuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Sabo ke atas King Cobra dalam persidangan Reverie yang lepas, dan juga kita dapat melihat bagaimana reaksi daripada kru Mugiwara tentang berita kehilangan Vivi dan apa yang mereka patut lakukan untuk membantunya. Namun demikian, Zoro telah menasihati mereka agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut kerana tiada tanda bahawa Vivi kini berada dalam keadaan yang bahaya. Dan Luffy juga telah mendedahkan his ultimate dream kepada nakamanya, manakala Sabo pula telah menghubungi Revolutionary Army untuk memberitahu bahawa bukan dialah orang yang telah membunuh King Cobra, dan juga memberitahu bahawa dia telah melihat singgah sana yang sepatutnya kosong di Pangia Castle telah pun diduduki oleh seseorang. Kuroshi kemudian telah mengarahkan pihak Marine untuk intercept panggilan Sabo untuk menghentikan tindakan mereka itu. Im Sama kemudian menggunakan kemampuannya untuk memusnahkan pulau yang telah diduduki oleh Sabo dengan sekelip mata, manakala Goroshi mengarahkan agar pihak Marine yang mendengar perbualan Sabo tadi untuk berpura-pura seperti tidak mendengarnya sambil mengatakan bahawa pulau Lulusia itu sebenarnya tidak pernah wujud. Beberapa hari kemudian, semasa Mugiwara Pirates merentasi satu ribut salji, mereka telah melihat satu pusaran air yang besar dan Zoro telah membelahnya. Kemudian seorang kanak-kanak wanita telah keluar daripada pusaran tersebut dan ternyata kanak-kanak itu adalah Jewelry Bonnie. So guys, nak tahu apa yang berlaku dalam chapter kali ini? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Tajuk bagi chapter yang ke-1061 pada kali ini adalah Egghead, The Island of the Future. Dalam cover page chapter pada kali ini pula, kita dapat melihat adik-beradik Jerma yang telah berjaya untuk membebaskan Niji dan Yonji, dan kini mereka sedang melarikan diri dari Whole Cake Island sambil diikuti oleh Caesar Clown. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan panel Luffy yang sedang menyelamatkan Chopper dan juga Jewelry Bonnie yang telah muncul dari pusaran air dalam chapter yang lepas. Chopper kemudiannya sangat bersyukur bahawa dia telah pun selamat dan tertanya-tanya manakah hilangnya raksasa tadi. Jewelry Bonnie kemudiannya mengesahkan bahawa raksasa tersebut masih lagi berada di bawah mereka dan menyuruh Mugiwara Pirates untuk melihat ke bawah Thousand Sunny, membuatkan kru Mugiwara yang melihat mereka berasa lega kerana Luffy berjaya untuk mendapatkan mereka semua. Namun Mugiwara Pirates tertanya-tanya apakah yang cuba untuk dikatakan oleh Bonnie kepada mereka, dan apabila mereka menyedari bahawa Bonnie mengarahkan mereka untuk melihat ke dalam laut, pada saat itu seekor jerung mecha raksasa sedang membuka luas mulutnya untuk membaham kapal Thousand Sunny itu. Ternyata jerung robot raksasa inilah yang dimaksudkan oleh Chopper dan Bonnie tadi. Lalu Mugiwara Pirates segera mengarahkan Thousand Sunny ke arah yang lain untuk menyelamatkan diri daripada ditelan oleh jerung mekanik gergasi tersebut. Zoro kemudian tertanya-tanya apakah makhluk tersebut, dan Jinbe mengarahkan mereka untuk bertahan kerana pendaratan yang bakal berlaku akan sangat bahaya. Namun tiba-tiba dari atas Thousand Sunny, Jinbe telah melihat Luffy, Chopper dan juga Bonnie yang telah terjatuh ke dalam laut, menyebabkan Jinbe akhirnya mengarahkan Franky untuk mengambil alih tugasan mengemudi kapal bagi menyelamatkan kaptennya itu. Franky dengan semangatnya telah menerima tugasan tersebut dan menggunakan satu daripada kelebihan yang ada pada Thousand Sunny, iaitu Kill Attachment Rabbit Screw Propeller, untuk meluncur laju di atas lautan bagi melarikan diri daripada jerung mecha raksasa tadi. Namun ternyata jerung mekanik tersebut juga dilengkapi dengan misail jarak jauh yang mampu untuk mensasarkan ke arah kapal Thousand Sunny, dan kemudian
telah melepaskan satu tembakan ke arah kapal tersebut, menyebabkan satu letupan besar telah berlaku dan menterbalikkan kapal Thousand Sunny tersebut, menyebabkan kesemua anak kapal yang berada di atasnya telah pun terjatuh ke dalam lautan. Panel kemudiannya beralih ke arah Jinbei yang sedang berenang untuk menyelamatkan Luffy, Chopper dan juga Bonnie. Sambil mendengarkan letupan besar tersebut, Jinbei kemudiannya mengatakan Luffy, Chopper dan Bonnie bahawa Jinbei akan membawa mereka untuk naik ke permukaan air. Setibanya di permukaan air, Jinbei telah melihat gelombang ombak yang sangat ganas bergelora dan mengatakan bahawa untuk mengendalikan kapal dalam keadaan yang begini adalah menghampiri mustahil. Namun tiba-tiba dengan tidak semena-menanya, si jerung berbangsa Fishman itu telah menjadi sasaran jerung robot gergasi tersebut dan satu tembakan telah dilepaskan ke arah Jinbei. Jinbei kemudiannya terus memberitahu kepada Luffy, Chopper dan Bonnie untuk menahan nafas mereka kerana mereka bakal menyelam sekali lagi untuk menyelamatkan diri daripada serangan tersebut. Kemudiannya, panel menunjukkan kepada kita kapal Thousand Sunny yang tenggelam di dalam lautan tersebut dan tidak mampu untuk timbul semula ke permukaan dek kerana derasnya ombak yang berada di situ. Sambil sang jerung robotik gergasi itu dengan berseleranya sambil menjilat bibirnya meluncur laju ke arah kapal tersebut. Namun tiba-tiba, sebuah cyborg gergasi telah pun hadir dan dengan hanya satu jelingan yang selayaknya renungan Hou Shokuhaki, jerung gergasi tadi telah pun ketakutan. Kemudian cyborg gergasi tersebut telah menghayunkan satu tumpukan ke arah jerung robot tersebut sekaligus meng-knock-outkan jerung itu. Manakala dalam panel yang seterusnya, kita dapat melihat Zoro yang cuba untuk menyelamatkan Brook di dalam lautan dan Sanji yang sedang menyelamatkan Robin, manakala Nami sedang berusaha menahan nafasnya dan Usopp dibiarkan kelemasan keseorangan. Panel kemudiannya telah beralih ke arah satu pulau yang berdekatan dengan Egghead Island tersebut yang merupakan pangkalan bagi G14 Navy. Kita dapat melihat Navy HQ Captain Tashigi yang mengarahkan budak-budak Pang Hazard yang merupakan bahan uji kaji gigantification Caesar sebelum ini untuk memakan ubat. Salah seorang daripada kanak-kanak tersebut mengatakan bahawa dia hanya memakan ubat tersebut kerana Tashigi yang menyuruh mereka. Sekiranya tidak, pasti dia tidak akan menelannya kerana ubat tersebut berasa sangat tidak sedap. Manakala Moka pula telah bertanyakan kepada Tashigi, bukankah mereka semua sudah semakin mengecil? Tashigi kemudiannya membenarkan kata-kata Moka itu dan menambahkan bahawa Tashigi kini sudah susah untuk mengecam Moka kerana saiznya telah berbeza dari saiz yang dahulunya. Kemudian G14 Commander Vice Admiral Doll telah meminta masa dengan Tashigi untuk membincangkan tentang Helmeppo. Tashigi kemudiannya mengatakan kepada Doll bahawa dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa bagi menenangkan Helmeppo kerana kini nyawa kawan baiknya sedang berada dalam bahaya. Bahkan Tashigi sendiri turut risau dengan keselamatan Kapten Kobe yang merupakan junior kepada mereka. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Helmeppo, Navy HQ Lieutenant Commander dan juga Hibari, Navy HQ Commander yang masing-masing merupakan ahli daripada unit SWORD sedang merayu untuk menyelamatkan Kobe kerana mereka sangat rapat dengan Kobe. Dan kita juga telah didedahkan dengan seorang lagi ahli SWORD yang bernama Prince Groose yang merupakan Navy HQ Rear Admiral telah merayu kepadanya untuk menuju ke Pirate Island bagi menyelamatkan Kobe. Namun demikian, Prince Groose mengatakan bahawa melakukan hal tersebut sama seperti menjolok sarang tebuan. Hal ini dikatakan demikian kerana Pirate Island merupakan pengkalan bagi Blackbeard Pirates dan sekiranya mereka menceroboh ke daerah tersebut, mereka pasti akan dikerumuni oleh lanun yang akan datang daripada pelbagai arah. Sebab itulah pulau tersebut digelar sebagai Hachinosu. Helmeppo yang masih tidak berputus asa dengan mencadangkan agar mereka mendapatkan bantuan Seraphim memandangkan Egghead Island tidak jauh daripada lokasi mereka. Namun Prince Groose mengatakan bahawa itu adalah satu tindakan yang gila dan mengarahkan Helmeppo dan Hibari untuk bertenang. Kini mereka juga tidak mengetahui apakah nasib X Drake, menyebabkan sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk mereka bertindak. Panel kemudiannya telah beralih ke arah grup Luffy yang telah pun berjaya diselamatkan oleh Jinbei dan kini sedang berada di pintu sebuah terowong. Jewelry Bonnie telah mempersoalkan macam mana Luffy boleh tak kenal si Bonnie ini, sedangkan dia juga merupakan salah satu daripada The Wolf Generation yang berada bersama-sama dengan Luffy di Sabaudi pada 2 tahun yang lalu. Luffy kemudian mengatakan, "Oh, kau pun Wolf Generation juga ke?" Bonnie kemudian memberitahu kepada Luffy bahawa mereka tetaplah merupakan musuh dan nama dia adalah Bonnie. Namun dia tetap berterima kasih kepada Luffy kerana telah menyelamatkan dirinya. Luffy kemudiannya dengan selamba badak mengatakan, "Oh, tak ada hal lah Bogi." Si Luffy ni baru je kawan tu cakap nama dia Bonnie, tak pasal-pasal dia pergi panggil Bogi pula. Tu lepas ni lekatlah nama kawan tu dengan Bogi tu. Luffy kemudian sambil tergelak mengatakan bahawa keadaan sangatlah sejuk menyebabkan Bonnie tertanya-tanya apa benar Luffy adalah seorang Yonko. Bonnie kemudian telah bertanyakan kepada Luffy berkaitan dengan wanted posternya. Bukankah rambut Luffy dalam poster itu berwarna putih? Bonnie ingatkan yang rambut Luffy sekarang dah warna putih dah. Bahkan kes warna rambut Luffy ni menjadi satu perbualan yang hangat dalam surat khabar baru-baru ini. Luffy kemudian mengatakan
mengatakan bahawa itulah bagaimana dia kelihatan apabila dia berada dalam keadaan yang bebas sepenuhnya. Dan kita dapat lihat dalam panel ini Luffy seakan-akan berada dalam form Gear 5-nya. Bonnie kemudiannya telah bertanyakan tentang nakama Luffy yang lainnya, adakah mereka akan terselamat. Namun Luffy sambil tergelak mengatakan bahawa nanti dia orang pasti akan okey bunyilah. Bonnie juga menambahkan bahawa dia tak percaya Luffy juga berjaya untuk mendapatkan Jinbei sebagai krunya. Jinbei kemudiannya pula telah bertanyakan kepada Bonnie bagaimana pula dengan nasib nakamanya. Bonnie menerangkan kepada Jinbei bahawa dia datang ke sini seorang diri dan jerung besi gergasi tadi telah menelan kapal yang dinaiki olehnya, menyebabkan Bonnie baru teringat yang dia sedang kelaparan. Luffy kemudiannya mengajak mereka untuk mencari restoran kerana dia juga sedang kelaparan, membuatkan Chopper sangat teruja dan bertanyakan adakah Luffy mempunyai wang bersamanya. Rivalry Bonnie kemudiannya telah memarahi mereka dengan mengatakan bahawa weh, korang berdua ni tak tahu ke yang korang takkan jumpa apa-apa makanan kat sini. Ini adalah pulau milik world government, takkan semua benda aku nak kena terangkan dekat korang ni. Kemudian sambil sebuah panel menunjukkan kepada kita siluet Egghead Island, Bonnie telah menerangkan bahawa mereka kini sedang berada di Egghead, pulau yang dikatakan lebih maju 500 tahun ke hadapan. Makmal kajian Dr. Vegapunk berpangkalan di sini. Luffy kemudiannya telah mencelah dan mengatakan bahawa dia pernah dengar nama Vegapunk sebelum ini, dan Bonnie mengakhiri kata-katanya dengan menerangkan bahawa itulah tujuan sebenar dia berada di sini, kerana dia mempunyai urusan dengan Vegapunk. Panel kemudiannya telah beralih ke arah cyborg gergasi bernomor 12 yang tertulis Vegapunk Force di dadanya yang sedang menatang kapal Thousand Sunny di tangannya, dan kita dapat melihat yang Frankie sedang teruja melihatkan robot tersebut, manakala Nami pula sedang termengah-mengah dan Zoro dilihat dalam keadaan yang sedang bersedia. Usopp pula tidak kurang terujanya, dan tiba-tiba ada panel si Karibu yang sedang terbalik kepalanya ke bawah, manakala Robin dan Brook dilihat keheranan. Dan tiba-tiba sambil mengeluh, seseorang telah keluar daripada robot gergasi tersebut dengan mengatakan bahawa ini merupakan satu lagi kegagalan untuknya. Ternyata untuk override kehendak Prima adalah mustahil. Sanji yang menyaksikan hal tersebut sangat terkejut sambil memberitahu nakamanya bahawa ada seseorang yang telah keluar. Watak yang baru keluar tadi menyambung keluhannya dengan mengatakan bahawa ini satu perkara yang sangat menjengkelkan. Frankie kemudian telah berterima kasih kepada watak tersebut. Watak tersebut yang masih mengeluh mengatakan bahawa dia mengarahkan Mecha Shark tadi untuk mengawasi, melaporkan dan juga menembak. Tapi kalau Mecha Shark itu asyik nak makan je semua kapal, dah tak ada apa-apa hasil yang mereka akan dapatkan. Mesti dia yang dah salah dalam programming ni. Sambil membuka topi keledar bergogel yang dipakainya. Kemudian ternyata dalam panel yang seterusnya kita dapat melihat bahawa watak itu adalah seorang wanita yang mempunyai tulisan Pang 02 pada dada bahagian kirinya. Wanita tersebut telah mengatakan bahawa maafkan saya, adakah awak mengatakan yang saya telah menyelamatkan awak semua? Oh, kamu lanun yang naif. Saya adalah seorang yang bekerja untuk kerajaan. Walaupun saya ini biasa-biasa saja, tapi mereka suka memanggil saya sebagai saintis genius mereka. Dan pada panel yang terakhir kita dapat melihat satu zoom in panel wajah wanita yang tersebut sambil mengatakan awak boleh memanggil saya Dr. Vegapunk, menyebabkan Frankie terkejut dan bertanya apakah, dan chapter pun tamat. And guys, minggu depan manga bakal bercuti. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Teruskan menyokong YouTube channel Kimisco Verto untuk mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi